أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الله. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء الله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الله ما شاء الله. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الله صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di depan kaca TV, yang berada di Facebook sekarang ini, yang menonton di YouTube, untuk kita berada dalam My Quran Time, baca faham amal. Dan hari ini kita istimewa dalam sesi ulang kaji pada halaman 85 hingga 89 bersama dengan adik Muhammad Haris Rostan. Ya, apa khabar? Selamat datang adik Haris. Ya, alhamdulillah ya. Kali pertama Ustaz ya, bersama dengan anak muda. Ya, betul Ustaz. Anak muda ya. Ustaz macam mana muda lagi Ustaz? Insya-Allah. Ada yang cakap muka sama Ustaz. Ya, muka tapi sama. Tapi saya masa berusia macam ni Ustaz, bukan macam ni lah. Bukan macam ni. Takut-takut Ustaz, takut-takut. Tapi Ustaz, ketika terlibat dengan Taranum Qari Tilawah ini sebenarnya sejak umur berapa berbandingan adik Haris sekarang ini tingkatan 3 ya.
terlibat lebih awal lagi. Tapi nak dengar juga cerita Ustaz Tarmizi ni sejak bila yang boleh baca dengan bagus, lancar. Allahu akbar. Boleh, Ustaz, Allahu akbar. Saya auzubillah je dah 2 tahun. Masya-Allah. Maksudnya saya terlibat dengan pengajian Al-Quran ataupun lebih spesifik dengan taranum ni masa saya dah jam 4. Tapi masih di peringkat aku kata asas sangatlah. Asas sangat, tapi adik Muhammad Haris ni pencapaian yang hebatlah, nanti kita akan kongsikan dengan para penonton kita. Satu contohlah Ustaz untuk anak-anak kita, bagi semangat untuk terus dalami Al-Quran Ustaz, insya-Allah. Jadi ini adalah permulaan kita pada hari ini, istimewa Ustaz ni, untuk kita ulang kaji. Kita melihat kepada isi kandungan daripada halaman 85 hingga 89. Dalam masa yang sama kita juga akan mendengar bacaan. Tuan-tuan yang di rumah juga boleh mengulang kaji bacaan pada ayat ataupun halaman 85 hingga 89 ini sebagai inspirasi pada adik-adik yang berada di rumah yang mungkin hari ini cuti Ustaz ya, bagi kebanyakan negeri. Akan bersama dengan adik Muhammad Haris sekarang ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Kepong, ya, tingkatan 3. KL. Dan orang KL. Masya-Allah ya. Memang asal lahir di Kuala Lumpur. Dan kalau katakan adik Haris sebelum ini terlibat dengan tilawah ini sejak darjah berapa tu? Saya mula start belajar taranum ni dari umur 9 tahun. 9 tahun. Dengan siapa yang pertama kali mengajar, membuka tentang taranum ni sendiri? Semua daripada ayah. Ayah. Ayah yang ada. Ada bersama pada hari ini, masya-Allah. Itu sebagai satu inspirasi jugalah Ustaz ya, kepada ayah macam saya ni ya, untuk memperkenalkan Al-Quran ya. Dan ini adalah ruang yang kita doakan bagi adik Haris bersama keluarga ya, dan juga bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Kita bawakan ya semangat Al-Quran ini dalam rumah kita. Moga-moga ini sebagai satu perjuangan mantap untuk kita bertemu dengan Allah, masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Jadi kita mulakan Ustaz. Kali ini Al-Fatihah siapa yang nak baca dulu Ustaz? Kita jemput adik kita lah. Jemput ya. Sebab tadi kita dah dengar bacaan adik Haris ataupun adik Hakimi dengan bacaan Mujawwad Bayati. Bacaan yang amat baik sekali Ustaz, dengan olahan suara, dengan taranum. Sangat-sangat berbezalah dengan saya. Kalau saya di usia ini dulu, memang saya tak akan baca macam inilah. Hatta even sekarang pun jauh lagi, banyak lagi yang perlu saya dalami dari segi penguasaan ilmu taranum, burdah-burdahnya dan sebagainya lah. Jadi tahniahlah pada adik Haris yang dapat baca dengan amat baik sekali. Tahniah juga pada mak ayah yang selalu beri galakan, beri jalan untuk terus dalami Al-Quran. Jadi semangatlah pada kita. Dan kita nak dengar Ustaz tadi bacaan secara tahqiq mujawwad. Kita nak dengar pula bacaan secara murattal. Mungkin ada taranum yang khusus yang adik hari nak baca lah. Tak kisahlah apa jenis taranum, tapi bacaan murattal lah. Fatihah, suratul Fatihah. Mari sahabat-sahabat Al-Quran semuanya kita sama-sama baca, insya-Allah. Silakan adik Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah. Ya. Taranum apa tu? Rasa-rasa agak-agak Nahwan ataupun Kurdi kan? Subhanallah. Lagu Kurdi ataupun lagu Nahwan Jadi adik Haris ni Ustaz finalis antara finalis tempat yang kelima kan? Tempat kelima. Pertandingan tilawah Al-Quran antarabangsa program Tijan An-Nur
Gimana Kak? Bukan di Kepung Ustaz. Oh, Dan ya. bukan di Kuala Terengganu. Bukan. Di Qatar. Qatar. Doha, Qatar. Oh, Masya Allah. Bermusabaqah bersama dengan wakil-wakil negara lain Ustaz. Negara-negara Arab. 5 yang terbaik Ustaz. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Tahun 2017. 17. Masya Allah. Itu pengalaman yang mungkin boleh kongsikan juga nanti dengan kita macam mana mendengarkan bacaan di hadapan jemaah hakim ataupun juri-juri daripada negara Arab. Duduk depan Ustaz. Program TV kita tengok juri duduk kat depan, lepas baca tegur terus Ustaz. Lepas baca tegur terus. Subhanallah kan. Ya, satu peluang yang besar Ustaz, Subhanallah. di Dan peringkat antarabangsa. ya, Ustaz, juri-juri pun bukan cacalan Ustaz. Juri-juri pakar-pakar Al-Quran dunia. Syekh Dr. Aiman Suwaid, Syekh Dr. Isa Al-Ma'asarawi, ada lagi beberapa orang syekh lah, subhanallah. Jadi mungkin ada hadis, dan bukan setakat di Doha, Qatar, ada hadis juga merupakan johan pertandingan tilawah Al-Quran, kursus tahsin Al-Quran peringkat kebangsaan, dan ada hadis juga merupakan naib johan bagi satu program reality Al-Quran di stesen TV di negara kita, subhanallah. Jadi maksudnya kalau katakan tingkatan 3 dah sampai begini, ya maksudnya kalau katakan Quran time nanti dah habis Ustaz. Ya. Kalau katakan bertukar nanti, betul, Ustaz. Ya, Inilah maksudnya Ustaz adik Haris bertukar ke sana bertukar, Ustaz, ya, bertukar. kita keluarlah. Kita keluar, Ustaz. Masya-Allah. Ustaz first steady lah. Saya pun kena cari jugalah ya jalan ke negara lain Ustaz. Pasal dah sampai Qatar ya, kan. Saya Qatar tu transit dia, lepas tu balik Malaysia kan. Jadi kita doakan bagi tuan-tuan, kita melihat kepada bacaan sebentar tadi, dan sebenarnya kita dalam surah Al-Fatihah yang kita baca tadi, kita sebenarnya melihat kepada jalan hidayah. Ya. Dan jalan hidayah inilah yang adik Haris minta, ya, kita semua minta, tuan-tuan yang di rumah kita minta pada setiap hari, dan Allah memberikan jalan hidayah itu antaranya pada halaman 85 hingga 89 ini bercerita tentang bagaimana urusan keadilan di dalam rumah dan juga urusan keadilan di luar rumah, ya. Kalau surah An-Nisa ini sebagaimana yang kita sudah lihat bahawa ia ada kaitan dengan bagaimana menguruskan satu keluarga, ya, dan bila di luar rumah itu bagaimana Allah membongkar tentang ciri munafik, kerana munafik ini bukan tiba-tiba muncul. Dia munculnya itu daripada sebuah rumah yang tidak diberikan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita buka kepada halaman 85. Kita tadi adik Haris membacakan ayat 43, ya. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat ketika dan kamu berada dalam keadaan mabuk, ya. Nah, jadi ini adalah apa istilahnya, evolusi bagaimana fardu solat berlaku di Madinah, ya. Di Mekah tak ada lagi, ya, di Madinah, dan ada tahap-tahapnya, ya. Mula-mula jangan mabuk ini, kemudian barulah sampai kepada memang ini ada kaitan juga dengan arak sebenarnya, ya. Arak maksudnya jangan kalau nak solat jangan mabuk. Lepas tu akhirnya diharamkan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, maka kerana iman telah dibina di kalangan orang-orang yang bersama Rasulullah, mereka sanggup untuk pecahkan tempayan-tempayan arak mereka, ya. Dan arak ini adalah lambang kekayaan. Pasal nak tanam anggur bukan senang Ustaz, ya. Nak tanam anggur ke kurma ke di tanah yang kering itu, dan bila dah dapat hasil itu mereka kena peram, ya, lama. Dia kalau istilahnya, ya, saya ada dengar seorang kawan tu dia pakar pada arak. Dia arak bukan Islam, ya. Tapi dia kata kalau istilahnya vintage, ya, vintage ni arak yang memang lama, 50-100 tahun disimpan dalam botol peram tu, itu lagi mahal. Lagi mahal, ya. Jadi ini adalah lambang. Kalau zaman sekarang ada orang yang bangga ada arak yang vintage itu, tapi bila kita bercakap tentang zaman dahulu juga, itu sebagai satu perkara yang penting. Jadi yang dibacakan oleh adik Haris sebentar tadi bercakap tentang bagaimana disiplin untuk solat, dan juga bercakap tentang tayamum, dan di hujung itu Allah menyatakan innallaha kana afuwan ghafura. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kerana kalau ada perkara yang tersilap di dalam aktiviti kita solat itu, Allah menawarkan kemaafan dan juga keampunan. Yang pentingnya kita betul-betul memberi perhatian kepada fardu ini di dalam kehidupan kita seharian. Dan diteruskan kalau kita lihat pada muka surat 86 misalnya, kita nak melihat kepada beberapa perkara, ya. Satu, kalau pada ayat 47 itu Allah mengingatkan tentang beriman pada
kitab Al-Quran. Ya. Ya, ayat 46. Jadi mungkin kat situ kita ataupun 47 kita mulakan dahulu. Mungkin adik Haris boleh membaca ayat 47 dan 48. Pasal di situ adalah satu peringatan tentang Quran, tentang jangan syirik dan jangan sucikan diri. Wala yuzakku, ya, istilahnya jangan kamu yuzakkuna anfusahum. Dia ada kaitan bila seseorang tu makin banyak baca Quran, dia jauh daripada syirik, dia tidak akan menyucikan diri. Dia menyatakan bahawa oh aku ni bersih, tak ada dosa, nanti masuk syurga. Itu bukan sifat orang yang baca Quran, ya. Jadi mari sama-sama kita baca, dengar daripada adik Haris ayat 47 dan 48. Silakan. Okey. Sebelum adik Haris baca, tadi adik Haris baca Bayati. Kemudian Murattal tadi Kurdi. Jadi untuk dua ayat ini macam adik Haris sendiri bacaan secara on the spot macam ni kan, terus diminta untuk baca macam ni. Adakah adik Haris dah ada taranum yang terlintas untuk baca, ataupun bila baca nanti baru keluar lagu dia? Macam mana? Bila baca baru keluar. Bila baca baru keluar. Macam sekarang ni tak tahu lagi. Oh subhanallah. Kalau saya dulu Ustaz masa macam ni, baca ke tak baca ke tak keluar lagu. Masya-Allah. Dan memang dalam program My Quran Time ini memang kita tak beritahu ayat apa yang betul, akan dibaca. Ya, kerana apa? Kerana buku suratnya ada 5 Ustaz, ya, bergantung kepada apa yang kita sedang kaji, ulang kaji. Jadi adik Haris dipersilakan. Adik Haris baca je, nanti saya akan cuba perhatikan taranum apa, insya-Allah. Silakan adik Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 47 dan 48 ini sebenarnya wahai orang-orang yang diberikan kitab, ya, kitab ini kalau orang dahulu diberikan kitab Taurat di kalangan Bani Israel, dan bagi kita yang membaca ayat ini sebenarnya kita terpanggil bahawa kita juga adalah utul kitab, yang diberikan kitab. Apakah seruan Allah kepada mereka dan juga untuk kita? Aminu, ya, berimanlah bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl, iaitu berimanlah dengan apa yang diturunkan. Kalau katakan mereka ini Bani Israel, mereka dapat Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyeru agar mereka ini bukan sekadar beriman pada kitab terdahulu, tetapi juga pada kitab yang semasa waktu di Madinah itu, iaitu Al-Quran, ya. Dan dalam ayat ini Allah menyatakan, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajahmu lalu kami putarkan ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berada pada Ashabas Sabt, ya. Di sini bercakap tentang Ashabas Sabt, ini adalah peristiwa orang-orang yang melanggar ketentuan hari Sabat, hari Sabtu, ya. Tak boleh tangkap ikan, tapi biasalah mereka ni pandai corner Ustaz, ya, pandai pusing, ya. Jadi Allah kata Allah boleh pusingkan. Ini adalah peringatan satu kepada Bani Israel ataupun orang Yahudi di Madinah, tetapi ia juga manfaatnya kepada kita bahawa sebenarnya kalau kita diberikan kitab, jangan main-main, ya. Kita perlulah ambil ataupun beriman bima nazzalna, apa yang telah diturunkan, kerana walaupun mungkin kalau kita bercakap tentang azab Ustaz, ya, azab orang terdahulu kalau salah azab terus on the spot, terus kena. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia tidak
serta-merta, tetapi kita tak naklah sampai kita bertangguh-tangguh untuk bertaubat sehingga kan Allah menyimpan ya azabnya itu di akhirat nanti. Naudzubillah min zalik. Wa kana amrullahi maf'ula, ya, pasal urusan Allah, ketentuan Allah itu pasti berlaku. Kalau bukan sekarang akan berlaku. Yang Allah mengingatkan agar jangan bertangguh, sebabnya dalam ayat yang ke-48 tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka ya bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik ya, an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik ya, iaitu Allah boleh mengampunkan selain daripada itu ya. Cuma mungkin ada orang menyoalkan, kalau katakan ada Ahcong kan, ataupun ada Ahmad tetapi dia terlibat dengan aktiviti syirik, adakah ia tidak diampunkan ya? Sebenarnya kita dah kaji dalam muka surat sebelum ini ya, pada minggu lepas ulang kaji kita, iaitu Allah boleh ampunkan ya, selagi biqarib, selagi hidup kita ini di dunia belum lagi nyawa sampai ke halqum ataupun sampai ke kerongkong kita. Tapi bila dah hadarul maut, bila sampai waktu nak meninggal, maka semua perkara itu tidak ya, tidak boleh. Maksudnya syirik ini boleh diampunkan selagi kita ada nyawa di atas muka bumi ini. Yang penting ialah kita jangan bertangguh, pasal kita tak tahu bila kita akan pergi bertemu Allah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman azima. Siapa yang syirik sebenarnya dia melakukan dosa yang besar. Jadi ini intisari bacaan yang adik Haris baca sebentar tadi, dan bercakap tentang pengalaman adik Haris ya, membaca setakat ini. Mungkin ada dalam masa 1 minit berkongsi apakah peristiwa paling manis berinteraksi dengan Quran. Silakan adik Haris. Pengalaman mungkin. Yang paling manis. Pendek saja, pasal yang panjang ni lepas ini. Okey, insya-Allah. Pengalaman manis. Yes. Pengalaman manis tu waktu dapat memperdengarkan bacaan Al-Quran di depan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Masya-Allah. Di mana tu? Di Doha Qatar. Di Qatar. Di depan Dr. Yusuf Qaradawi, tokoh ulama antarabangsa di Qatar ya, subhanallah. Yang tadi mendengarkan bacaan yang saya waktu tu jalan dekat airport dia ustaz kan, betul rasa macam apa ni kan. Tapi adik Haris, dengan Quran Allah mengangkat, Allah beri peluang untuk berada di Qatar, mendengarkan bacaan di depan orang yang mulia. Subhanallah. Jadi kita nak sambung lagi selepas ini. Kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول Allah, masya-Allah. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Masya Allah, Ustaz. Subhanallah azim. Bacaan daripada adik Muhammad Harith Hakimi, subhanallah, finalis program Tijan Nur, salah satu program yang dihostkan oleh negara Qatar. Subhanallah, dan mendapat tempat yang kelima terbaik daripada keseluruhan peserta-peserta seluruh dunia, Ustaz. Satu anugerah dan satu pencapaian bagi peringkat umur yang begini, subhanallah, satu kekuatan kepada anak-anak kita untuk terus dalami Al-Quran. Bila mendengar bacaan adik Hakimi tadi, teringat saya pada sahabat saya, Ustaz, dan mungkin satu hari nanti kita boleh jemput juga, nama dia adik Muhammad Ahmad Zahid. Kan? InsyaAllah nanti kita akan jemput sebagai sahabat Al-Quran kita untuk berkongsi dengan kita, dan kita nak mengajak juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk bergabung dengan kita di platform rasmi kita, Facebook kita. Kita ada Facebook Sahabat Al-Quran. Kita ada dua Facebook, akaun Facebook kita, Sahabat Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time. Juga kita ada di YouTube, Telegram dan juga Twitter, My #Quran Time Official. Juga boleh bergabung dengan kita di Instagram, My Quran Time Official. Jadi bolehlah bergabung kat situ, sebarang persoalan yang ingin diajukan boleh berkongsi dekat situ. Dan adik Haris, jadi Ustaz nak tanya, apakah hukum tajwid yang adik Haris paling susah sekali ataupun paling mencabar sekali? Yang satu. Yang kedua, hukum tajwid yang paling mudah sekali untuk kuasai. Tapi nanti dulu, sebab kita nak kongsi dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ulang kaji kita tentang hukum tajwid. Kadang-kadang kita terlupa lagi dekat mana tempat keluar huruf-huruf Al-Quran itu sendiri, dan kita nak sentuh hari ini, iaitulah makhraj al-lisan, iaitulah hujung lidah diangkat menekan siratan gusi, yakni pengikat gigi, dan pangkal gigi kacip tengah. Ada 3 huruf ta, huruf dal, huruf ta. Kalau boleh kita perhatikan kat gambar rajah ataupun dengan yang saya bawa ni, Ustaz. Ni prop kita lah. Iaitu dikata apa? Hujung lidah ni, hujung lidah kan dia letak dekat mana? Dekat pengikat gusi gigi ni kan, dekat sini. Hujung lidah, tuan-tuan, hujung lidah dia letak dekat pengikat gigi ni ataupun pengikat gusi ni kat sini. Jadi 3 huruf ta, da, po. Saya lambatlah sebut tu sebab nak gerakkan lidah, nak tunjuk. Tapi tak ada tunjuk lidah ni Sekali lagi. Ta, da dan juga po. Okay, so hujung lidah ni dekat sinilah pengikat gigi kan. Okey. Jadi 3 huruf yang kita ingin kongsikan, dan juga diharapkan para penonton ataupun sahabat-sahabat semua dapat buat latihan lah, Ustaz. Itu pentingnya apa, Ustaz? Pagar. Pagar kan. Bukan pegar, penting pagar.
Ustaz? Bukan pegar. Pegar tu Pegar tu lain. nama burung ya. Betul, Ustaz. Harapkan pegar makan padi kan. Bukan ini pagar makan nasi ya. Makan nasi. Selain daripada membaca al-Quran ya. Ya Ustaz. Jadi mudah-mudahan dapat sikit sebanyak kita ulang kaji Ustaz. Kita kena balik sebab penting tajwid ataupun sifat huruf, makhraj huruf ni penting sebab dia memang sebahagian daripada hukum tajwid lah. Jadi perlu kita dalami, dan yang paling mustahak sekali iaitulah kita talaqi ataupun kita semak dengan guru. Bertemu dengan guru. Ustaz, tak ya, betul tak saya baca ni? Baca depan ustaz. Dan ustaz betulkan. Maknanya pelajar nampak guru pun nampak pelajar. Subhanallah. Dan berbalik kepada soalan tadi. Soalan yang saya tanyakan pada adik Haris Hakimi, hukum tajwid yang paling mencabar sekali bagi adik Hakimi. Paling mencabar bagi saya Ishmam. Ishmam ni sebab kita jarang jumpa Al-Quran. Subhanallah. Dan kita jarang buat. Contoh ayat dia. Okey. La ta'manna. Itu Ishmam yang terletak pada ayat yang tak silap ayat yang ke-11 surah Yusuf kan. La ta'manna. Kita belum sampai lagi ustaz topik tajwid ini, tapi kita dah kita kata ulang kaji juga pada hari ini tentang hukum Ishmam. Sebenarnya bila cakap tentang Ishmam tadi ustaz ya, wala tak macam mana itu sebenarnya maksudnya pun sebenarnya pasal si adik-beradik Nabi Yusuf itu dia bertanya kepada si ayah takkan tak percaya kan. Jadi dengan muncung-muncung cara bacaan itu pun melambangkan kepada maksud dalam ayat itu, pasal sebenarnya asasnya iman kan, percaya, tetapi ada pula muncung di situ sesuatu yang boleh kita beri perhatian. Maksudnya dalam dia bercakap itu ada elemen tidak berapa tidak berapa percaya si ayah akan percaya kepada mereka pasal mereka dah buat hal dah. Memang dah suka bergaduh, dengki dan sebagainya. Takkan abah tak percaya kepada kami kan. Jadi nanti kita akan belajar lagi. Ustaz sebut cerita ni rasa macam tak sabar pula nak bertemu dengan surah Yusuf. Episod ke berapa ratus nanti kita subhanallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan amin ya rabbal kita dari saya kita dapat bertemu dengan Ishmam dan juga surah Yusuf ni. Itu yang sukar ya. Itu yang sukar. Yang paling kita kata mudah faham ataupun mudah hadis pelajari, apa dia hukum tajwid? Mudah antaranya ma'arif sukun. Ma'arif sukun ni dalam kalau dari segi tarannum. Okey. Dekat situ kita tempat mengolah lagu. Tempat kita nak olah lagu Ustaz. Sebab dia panjang kan. Dia boleh panjang. Baca 2 atau 4 harakat atau 6 harakat. Contoh yang paling selalu kita sebut Ustaz dan selalu kita jumpa tuan-tuan penonton yang kasih Allah SWT sekalian, iaitulah setiap hari, setiap pertemuan kita baca suratul Fatihah. Setiap akhir surah Al-Fatihah ayat tu semua ma'ril sukun. Hujung dia waqaf tu kan 2 harakat atau 4 atau 6. Contoh kan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bolehlah orang kata tarik panjang sikit Ustaz. Itu ma'arif li suku, masya-Allah. Jadi itu yang mudah ya bagi adik Haris, dan alhamdulillah ya ada yang sukar, ada yang susah. Betul, itu tetapi yang pastinya ialah ada pahala. Betul ya. Sukar dapat pahala, yang mudah itu juga dapat pahala. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Jadi ini sebagai motivasi kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Mungkin ada yang kata bahawa saya ni dah umur 50-60 tahun, tak tahu pun Ishmam tu dekat mana ya. Tak apa, ini adalah satu proses yang kita belajar perlahan-lahan. Kerana apa? Kerana yang penting adalah usaha kita untuk menuju membaikkan bacaan. Sempurna tak sempurna kita serahkan kepada Allah untuk membantu dan memimpin kita. Baik. Jadi kita teruskan untuk belajar daripada halaman ke-87 sebentar tadi. Adik Haris ada membacakan ayat yang ke-58 dan 59 ya. Innallah Tarannum Nahwan Ras. Nahwan dan juga Ras. Nahwan dan Ras ya. Itu lagunya yang membawa mesej sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Tu'addul amanati ila ahliha ya. Maksudnya ini seruan ya kepada semua yang mendapat amanah. Saya sebagai ayah ya, sebagai suami, sebagai anak ya. Kita pun anak lah ya, saya pun anak juga. Jadi setiap
amanah itu perlu diserahkan kepada ahliha. Maksudnya bila katakan saya sebagai ayah, ada ahliha yang berhak menerimanya, anak saya, ya, kalau saya sebagai suami kepada isteri, kalau katakan saya anak kepada ayah. Jadi ini adalah seruan daripada ayat 58. Kerana ada orang yang dapat amanah, dia ingat dia jadi hero, Ustaz. Ya. Dia rasa macam saya boleh pilih, kalau suami kan dia boleh kata apa sahaja, padahal itu bukannya sebagai kuasa, ya, tetapi ia adalah amanah. Wa idza hakamtum, itu sebabnya Allah bagikan panduan apabila menghukumi, ketika nak menentukan sesuatu perkara, decision making, menentukan sesuatu perkara, bainan nas an tahkumu bil adl, ya, perlulah berhukum meletakkan penilaian yang adil, ya, yang adil. Innallaha ni'ma ya'dukum bih, iaitu Allah memberi nasihat dengan perkara yang paling baik. Ya, hukum Allah ini adalah nasihat yang paling baik, dan Allah berkata innallaha kana sami'an basira, Allah mendengar dan Allah Maha melihat. Bila cakap Maha mendengar ini, dia lebih kurang kalau dekat CCTV, Ustaz, ya. Kalau dalam rumah setiap orang di dunia ini ada CCTV, apa suami tu cakap, dia marah ke, bagus ke, apa ke, semua CCTV itu diperhati oleh bapa mertua. Kan? Kalau bapa mertua kata kalau nak kahwin pasang CCTV dalam rumah, rasanya ramai yang akan jaga betul-betul amanah itu. Ya, tetapi kerana tidak ada CCTV itu, Allah kata innallaha kana sami'an basira. CCTV yang fizikal itu tidak ada, tetapi Allah sentiasa mendengar. Kadang-kadang mungkin ternaik suara, ya, ataupun kita cakap baik tak baik, dan Allah melihat apa sahaja. Kadang-kadang tak cakap pun, tapi bila katakan muka, ya, si suami ke, si isteri ke, anak ke, bila rasa tak berapa suka je tarik muka bukan begitu, itu diperhatikan oleh Allah, kan, bahawa adakah dengan buat begini menunaikan amanah, kan. Kalau itu menunaikan amanah, okey, fine, okey. Tetapi kita tahu bahawa itu adalah sesuatu yang perlu kita majukan. Dan pada ayat yang ke-59 Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, taat pada Allah secara mutlak, taat pada Rasul secara mutlak, wa ulul amri minkum, pemimpin di kalangan kamu bukan secara mutlak. Ya, tidak ada perkataan ati'u di situ. Maksudnya kalau ulil amr itu yang menguruskan urusan kita dalam keluarga, suami, ya, ataupun ibu, ataupun kalau pemimpin di dalam masyarakat, kalau dia taat pada Allah dan Rasul, kita taat. Ya, tetapi kalau dia tak taat, maksudnya kita tidak ada ketaatan pada perkara yang melanggar kepada Allah dan Rasul tersebut, ya. Dan jika ada pergaduhan, ada rasa berbeza pendapat, kena kembali kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Mudah ceritanya, kadang-kadang bergaduh, Ustaz, ya, ataupun berbeza pendapat. Kalau katakan orang itu beriman pada Allah dan hari akhirat, dia akan merujuk balik. Apa Quran cakap? Itu dia punya teknik dia, kan. Apa Rasul buat kalau kita ni ada berbeza pendapat? Itu cara kita menyelesaikan. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya, kerana bila kita buat begini, satu keluarga yang mungkin ada berbeza pendapat dalam negeri, dalam negara, kalau itu kaedahnya, kita akan lebih maju ke depan. Tetapi kalau katakan apa kisah Allah cakap, ya, ataupun tak kisah pun apa Rasulullah buat, itu akan mengundang kepada kerosakan, ya, dan malah dia membina lebih ramai lagi golongan yang hipokrit ataupun munafik di dalam sesuatu masyarakat, dan ia akan merosakkan negeri ataupun negara tersebut. Baik, itu adalah pada halaman 87, dan 88 ini kita nak melihat sama-sama tentang seruan, ya, kepada orang-orang yang ada masalah hati, munafik, ya. Ayat yang ke-61 dan 62 itu yang mungkin bagi adik Haris boleh baca untuk sama-sama kita simpulkan hari ini. Perbincangan kita, kalau kita cakap An-Nisa, banyak cerita pasal keadilan dalam rumah, satu lagi keadilan di luar rumah. Salah satu cabaran keadilan di luar rumah adalah orang munafik. Ya, kita lihat sama-sama ayat 61 dan ayat 62. Okey, silakan. Ayat 61 62 saya. Mencelah, maaf saya. Ya, silakan. Tadi adik Haris sudah nyatakan antara hukum tajwid yang mudah untuk difahami dan dipelajari, mak rilis sukun. Jadi antara muka surat yang kita pelajari hari ini, kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, kita perhatikan setiap akhir ayat tu semua mad iwad, ya, mad iwad. So bila kita berhenti dekat situ,
dua harakat sahaja kadar dia. Dua harakat. Jadi tak dia boleh 3 4 tak boleh. tak boleh Ustaz. Dua harakat. Dua rakaat pun tak boleh. Dua harakat sahaja. Sebab kadang-kadang ada Ustaz dia lebih sangat nak taranum kan. Dia lebih ضلالا بعيدا. Memang sedap dengar. Kan? Tapi salah. So no point lah. No point. No Tolak point. point lah. Tolak point. Rasanya kalau macam tu adik-adik tak menang lah sampai di fakar tu ya. Jadi kena jaga disiplin itu. Kena jaga hati bacaan kita. Jadi semua dan sebelum barangkali sebelum adik Haris baca, nak juga Ustaz adik Haris kongsikan dengan kita siapakah antara idola ataupun syekh-syekh yang Ustaz adik Haris minat dalam pembacaan Al-Quran. Selalu dengar, suka sangat bacaan. Mungkin boleh kongsi dengan kami lah para penonton sekalian. Untuk peringkat antarabangsa. Antarabangsa dulu. Sebelum kebangsaan mungkin namanya ada dekat sini kan. Kita pergi antarabangsa. Okey. Saya suka Syekh Mustafa Ismail. Ustaz. Masr. Ya. Subhanallah rahimahullah. Maksudnya adik Haris bila suka sangat tu boleh tiru sekali tak adik Syekh Mustafa tu? Boleh. Dan bacaan adik Haris tadi pun banyak dia ada mirip ya. Mirip ataupun air lagu adunan ataupun bacaan Syekh Mustafa. Jadi kita nak dengar yang ni pun Ustaz. Syekh Mustafa satu. Nak dengar lagi? Ada lagi ke? Lagi? Ya. Yang Syekh yang dikagumi. Dr. Ahmad Nuaina. Subhanallah. Yang itu Ahmad Nuaina masih ada lagi? Masih ada lagi sekarang ni. Yang tadi bacaan tadi banyak Syekh Mustafa ya. Syekh Mustafa. Jadi Syekh Nuaina belum dengar lagi. Gaya syariah. Gaya tu ya. Jadi bayangkan saat dah umur macam ni, usia macam ni dah boleh buat bacaan mengikut bacaan syekh-syekh kan. Jadi subhanallah satu orang kata anugerah lah Allah Taala bagi pemudahkan. Jadi kalau katakan adik Haris, kalau katakanlah yang peringkat kebangsaan pula, peringkat negara Malaysia ada tak? Negara Malaysia. Nanti kita boleh tag dia dalam Facebook dia. Nanti betul, kita bawa dia. Betul, kalau katakan belum pernah sebutkan 3 nama yang okey. Sila. Ustaz Abdul Rahim. Ustaz Haji Abdul Rahim Kelantan. Subhanallah, Johan antarabangsa kita juga. Subhanallah. Lagi? Saya belajar dengan Ustaz Anwar Ghazali. Ustaz Haji Anwar Ghazali. InsyaAllah kita akan jumpa nanti Ustaz. Kelantan juga? Dua dah. Kelantan semua. Ramai orang Kelantan ni. Kelantan. Sila yang ketiga kalau ada. Kalau ada lah, jangan paksa-paksa pula. Mungkin guru ke yang pernah belajar dengan Ustazah Datuk Haji Faridah. Bukan. Haji Faridah pernah belajar juga. Kelantan juga. Okey. Subhanallah. Jadi subhanallah kita doalah ya. Itu kalau mujawad, kalau yang bacaan murattal ada tak imam ke? Imam kalau pernah belajar Sudais. Sudais. Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Minat juga bacaan. Kita dengar di YouTube lah ya. Okey, baik. Subhanallah. Jadi kita Bishari contohnya tadi Bishari kan. Jadi banyak-banyak tokoh tu pilih satu. Okey, pilih satu. Baca di situ untuk kita dengarkan ya bacaan terbaik insya-Allah pada hari ini. Silakan. Ayat 61 saya. 61 dan 62. 61 62. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا صدق الله العظيم. Surahul Azim, itu bacaan ayat 61 62 daripada mirip kepada siapa tu Ustaz? Syekh apa? Syekh itu lebih kepada Syekh apa?
Syari. Bisyari. Syari. Ya, Al-Afasi. Al-Afasi, masya-Allah. Ataupun Ya. Syekh Toha. Mungkinlah. Ya, dia campur Ustaz ni. Campur. Dia boleh Tapi campur ya. banyak Syekh Bisyari. Masyari, ya. Masya-Allah. Kudi, ya. Jadi itu bacaan yang menjelaskan kepada kita dalam surah An-Nisa ni, Allah membongkar tentang apabila diajak kepada mereka, siapa mereka itu, orang-orang yang munafik ya, untuk beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Orang-orang munafik ini dia bukan sekadar tidak beriman, malah dia menghalang daripada perkara kebaikan yang diajak oleh Rasul. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, ya, pada ayat yang ke-62, maka bagaimana halnya apabila musibah menimpa mereka disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Jadi dia mulut manis Ustaz ya. Mulut memang manis, tetapi dalamnya itu memang dia nak menghalang. Istilahnya yasudduna anka sududa, ini dijelaskan oleh surah Al-Baqarah sebenarnya pada ayat sekitar ayat 8, 9, 10, dan Allah ulang balik semula agar apa? Agar kita melihat perkara ini jangan jadi begitu Ustaz ya. Maksudnya kita mulutnya manis tapi dalamnya busuk. Allah. Kan? Kalau boleh di luar manis dalam pun manis, okey, alhamdulillah ya. Kita tak naklah cakap saya tak nak jadi hipokrit, biarlah saya mulut busuk kan, mulut longkang, dalam tak tahulah, takkanlah manis kot kan. Jadi perkara itu tidak mungkin berlaku. Jadi kita doa agar dengan ma anzalallahu ila rasul, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul iaitu Al-Quran, kita belajar, dipimpin bercakap perkara baik ya, dengan hati yang baik, dan inilah doa yang kita ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Jadi kita pasal Ustaz hari ini tak membaca ayat, kita persilakan Ustaz lah memimpin doa pada hari ini bersama dengan adik Haris. Kita sama-sama adik Haris kita aminkan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Baik, sama-sama kita aminkan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran lalu membacanya. Jadikan lidah kami lidah yang fasih menyebut kalimah-Mu Al-Quran. Telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Hati kami ya Allah, hati yang senantiasa rindu akan Al-Quran. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang celik Al-Quran. Jangan jadikan anak-anak kami anak-anak yang buta Al-Quran. Permudahkan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita tadi Ustaz. Kita ingin harapnya dengan kehadiran adik Haris pada hari ini ya, terima kasih banyak bersama dengan ibu ayah yang berada di studio kita pada hari ini. Kita mendoakan lebih ramai lagi ibu ayah yang memastikan Al-Quran diperkenalkan pada anak, pada generasi kita seluas mungkin, beri peluang untuk mereka berkenalan dengan kalam perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga inilah yang kita dapat sebarkan dalam kempen Wakaf untuk Ummah, satu daripada usaha di mana tuan-tuan boleh menyumbang. Kita bawakan Al-Quran Mushaf ke tempat-tempat pelbagai, dan kita maklumkan bahawa sebenarnya ia bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi untuk anak-anak yang akan menjadi pemimpin generasi akan datang dengan kepimpinan Al-Quran. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada ulangan jam 11 malam dan juga 6 pagi esok. Boleh mendengar sekali lagi bacaan daripada adik Haris, dan insya-Allah program ini dibawakan khas oleh Mofas. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.